Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Farah Liza binti Mahmud, Novometrik J45804, merupakan pelajar PJJ PABM semester 8. Pada hari ini, saya akan memperbincangkan mengenai tugasan 1 BBM 3413 Kaedah Penyelidikan Bahasa Melayu, iaitu bertajuk perbandingan di antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Secara umum, kaedah utama penyelidikan untuk mendapatkan data terbahagi kepada dua, iaitu dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Sememangnya terdapat perbezaan antara pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Di sini saya akan ulaskan. Apakah yang dimaksudkan dengan pendekatan kualitatif? Pendekatan kualitatif berasaskan kualiti. Ianya bersifat deskriptif yang lebih kepada penghuraian makna perkara-perkara yang dikaji. Ia tidak mengutamakan data-data berbentuk numerikal. Ia kurang berstruktur, terbuka dan lebih menumpukan kepada proses. Skop kajiannya pula meliputi bilangan responden yang kecil. Kajian kes dilaksanakan untuk menghimpun data, memperoleh makna dan memperoleh pemahaman daripada suatu kes. Proses pengumpulan data digunakan untuk mengenal pasti tapak atau individu, mendapatkan akses dan membina rekod persempelan bertujuan, mengumpul data, merekod maklumat, menyelesaikan isu-isu lapangan dan menyimpan data. Metodologi pendekatan kualitatif adalah untuk mendapatkan maklumat secara terperinci dan mendalam. Reka bentuk bersifat mudah lentur, fleksibel, boleh diubah suai mengikut keadaan dan keperluan situasi. Saiz sampel adalah kecil dan dipilih secara bertujuan dan tidak berasaskan kebarangkalian. Contoh pendekatan kualitatif adalah kajian etnografi, kes dan sejarah. Bentuk data pula berbentuk perkataan atau ayat yang dikumpul melalui temu bual, direkod dalam bentuk gambar atau video. Instrumen pula merupakan penyelidik sebagai instrumen utama. Penyelidik perlu berada dalam situasi yang dikaji, mendengar dan memerhati sendiri fenomena tersebut. Peserta kajian terdiri daripada penyelidik sebahagian dari peserta kajian. Maklumat kajian diperoleh secara langsung daripada peserta kajian. Contoh artikel yang boleh dikaji penggunaan pendekatan kualitatif adalah Jurnal Bahasa Melayu sebagai medium perantara komunikasi diplomatik Kerajaan Nusantara, karya Salma Jan Nur Muhammad. Artikel ini mengenai kajian komunikasi diplomatik yang menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara untuk menyampaikan mesej diplomatik ini. Artikel ini juga menunjukkan bahawa bahasa Melayu mempunyai standard dan kualiti pengucapan tinggi dalam kepelbagaian rencam dan ragam yang telah membawanya kepada tahap pencapaian pengiktirafan sebagai lingua franca Kerajaan Nusantara. Oleh yang demikian, pendekatan kualitatif amat sesuai digunakan untuk menganalisis kajian ini agar maklumat yang dihuraikan secara terperinci dan mendalam. Dalam memantapkan lagi artikel ini, pengkaji telah menggunakan kaedah kualitatif yang bertujuan untuk mengumpul data dan maklumat dalam merungkaikan persoalan kajian yang wujud, iaitu tentang apakah kekuatan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara komunikasi diplomatik Kerajaan Nusantara dan bagaimanakah elemen kekuatan tersebut dapat melangsungkan hubungan diplomatik antara kerajaan yang direkodkan dalam naskah dan warkah Melayu. Terdapat 3 tahap tata cara kajian yang digunakan dalam mengemukakan artikel ini, iaitu pengumpulan data, penganalisisan data dan rumusan. Pada tahap pengumpulan data,
penyelidik telah melakukan penelitian terhadap bahan pilihan yang bersesuaian dengan objektif kajian. Setiap pembacaan terhadap kandungan bahan telah diteliti, terutamanya maklumat yang membincangkan tajuk kajian. Manakala pada tahap penganalisisan data, perkara yang ditumpukan ialah berkenaan maklumat yang diperoleh daripada tahap pertama dan digunakan sebagai bahan perbincangan untuk menganalisis dapatan kajian. Hasil daripada analisis data tersebut, satu rumusan dapatan secara keseluruhan telah dilakukan untuk menguraikan tajuk perbincangan. Oleh itu, pendekatan kualitatif yang digunakan menerusi artikel ini telah menghimpunkan data, memperoleh makna dan memperoleh pemahaman daripada suatu kes. Baiklah, bagaimana pula dengan pendekatan kuantitatif? Pendekatan kuantitatif mengutamakan kuantiti. Penyelidikan kuantitatif melibatkan angka-angka, data-data numerikal atau statistik. Statistik melibatkan pengiraan-pengiraan seperti mean, median, mode, peratusan, sisisan piawai, skor Z, skor T, varian dan sebagainya. Pendekatan kuantitatif dikatakan lebih berstruktur, mempunyai darjah kekaburan yang minima, makna yang jelas, bercorak linear, mempunyai penjadualan yang jelas dan menumpukan hasil. Dari skop kajian, ia boleh melibatkan responden yang besar. Metodologi pendekatan kuantitatif adalah untuk memahami dan menjelaskan sesuatu perkara atau fenomena yang boleh dijadikan panduan kepada amalan dan polisi. Reka bentuk kajian ditetapkan sebelum data dipungut. Saiz sampel besar dan dipilih berasaskan kebarangkalian. Contoh kaedah penyelidikan kuantitatif adalah kajian eksperimen, tinjauan dan kolerasi. Bentuk data pula berbentuk angka atau numerikal yang boleh diukur. Bagi instrumen pula, pendekatan kuantitatif menggunakan instrumen seperti soal selidik dan ujian pencapaian untuk mengumpul data. Instrumen berfungsi sebagai alat ukur dan perantara penyelidik dengan peserta kajian. Dalam aspek peserta kajian, penyelidik adalah bukan peserta kajian. Peserta kajian adalah sampel yang dipilih dengan menggunakan teknik persampelan tertentu. Selanjutnya, saya akan mengupas secara terperinci tentang artikel yang menggunakan kaedah kuantitatif dalam kajian bahasa Melayu. Artikel yang telah dipilih dan dikaji merupakan jurnal bahasa yang bertajuk Kebimbangan Pelajar Antarabangsa dalam Mempelajari Bahasa Melayu. Hasil nukilan Nur Syahidah Jamil. Artikel ini menggunakan kaedah kuantitatif dalam metodologi kajian untuk mengenal pasti bentuk kebimbangan pelajar antarabangsa yang mempelajari bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Kajian ini telah dilakukan di College University Antarabangsa Twintech Seri Damansara Selangor, di mana seramai 16 orang responden telah dikumpul berdasarkan pengagihan borang soal selidik. Data responden yang diperolehi adalah berpandukan kajian soal selidik Foreign Language Classroom Anxiety. Data dianalisis secara menggunakan kuantitatif deskriptif melalui pengaplikasian sistem PASW Statistik 18. Selain itu, artikel ini turut menyertakan jadual dan peratusan dalam menerangkan informasi pengumpulan data. Oleh yang demikian, artikel ini mempunyai penjadualan yang jelas dan pengumpulan data yang berstruktur dalam membentuk sebuah kajian. Menerusi artikel ini juga, pendekatan kuantitatif dilakukan berdasarkan analisis kajian
yang bergantung kepada data yang dikumpul melalui pengagihan borang soal kaji selidik kepada kelompok responden yang sesuai. Kajian ini menggunakan item soal selidik merangkumi 33 soalan kepada responden yang meliputi item-item kebimbangan sekiranya berkomunikasi menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa asing. Ternyata penggunaan pendekatan kuantitatif menerusi artikel ini ianya berjaya dikumpulkan dengan memberi rumusan data yang jelas melalui soal selidik yang dijalankan. Sungguh pun terdapat perbezaan-perbezaan kualitatif dan kuantitatif. Kedua-duanya merupakan kaedah penyelidikan yang empirikal. Semua penyelidikan empirikal mempunyai persamaan-persamaan asas seperti mempunyai matlamat, sistematik dalam prosedur, membuat perbandingan, membuat deskripsi, menguji hipotesis, membuat penjelasan sebab dan akibat dan membuat analisis kritikal. Penyelidik boleh memilih salah satu daripada pendekatan, terutamanya berdasarkan masalah dan keluasan skop kajian yang akan dilaksanakan. Sekiranya kajian penyelidik melibatkan jumlah yang besar, misalnya melebihi 40 orang, pendekatan kuantitatif adalah lebih sesuai. Sekiranya penyelidik cuma memilih bilangan responden yang kecil, misalnya 5 orang, maka pendekatan kualitatif dipilih. Sekian, terima kasih.